Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi ke saluran kami. Hari ini kita nak sembang pasal satu personality yang kalau muncul je dekat buletin utama, mesti kita terpaku tengok gaya dia. Wajahnya eksotik, suaranya sangat vibrant dan cara dia bercakap, memang cukup profesional. Siapa lagi kalau bukan Azaria Tagaya? Tapi, korang tahu tak di sebalik wajah Pan-Asian dia ni, ada latar belakang keluarga yang sangat unik dan prinsip hidup yang cukup inspirasi? Hari ini kita nak rungkai perjalanan hidup Azaria Tagaya dari zaman belajar sampailah dia jadi ikon penyiaran negara. Jom kita mulakan. Nama Azaria Tagaya bukanlah nama komersial semata-mata, malah ia membawa identiti warisan keluarganya. Beliau merupakan bukti keindahan kepelbagaian budaya. Bapanya, Muhammad Nur Tagaya, asalnya Norio Tagaya. Beliau merupakan seorang lelaki berketurunan Jepun yang telah memeluk Islam dan menetap di Malaysia sejak tahun 1970-an. Namanya cukup besar dalam industri perfilman tanah air, khususnya pada era 1980-an. Bagi peminat filem klasik, karya-karya seperti Mr. Oz dan Kembar Siam adalah antara bukti sentuhan emas Bapa Azaria sebagai penyunting filem dan penerbit. Sumbangan besarnya tidak dipandang sepi apabila beliau dianugerahkan Behind the Scenes Award pada Festival Filem Malaysia, FFM, ke-28. Hubungan akrab antara Azaria dan bapanya bukan sekadar anak dan ayah, tetapi juga sebagai penyambung legasi dunia penyiaran dan media. Ibu Azaria pula merupakan wanita berketurunan Pakistan, menjadikan Azaria memiliki raut wajah yang seringkali mengelirukan orang ramai. Adakah dia orang Melayu, Jepun, atau Timur Tengah? Pasangan ini bertemu di Jepun sebelum memutuskan untuk membina kehidupan di Malaysia pada tahun 1970-an. Dibesarkan di kawasan Gombak dan Kuala Lumpur, sebagai anak bongsu daripada dua beradik, Azaria membesar dalam persekitaran yang mementingkan disiplin dan pendidikan, namun tetap kental dengan jati diri Malaysia. Bakat Azaria tidak datang bergolek. Beliau adalah produk sistem pendidikan tempatan yang cemerlang. Menamatkan zaman sekolah menengah di SMK Damansara Utama, beliau kemudiannya melanjutkan pengajian dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa di Universiti Teknologi Mara, UiTM. Di sinilah bakat kepimpinannya dan minat dalam dunia media mula diasah. Sebelum wajahnya sinonim dengan TV3, Azaria telah makan garam di Astro. Beliau memulakan langkah sebagai pelatih amali dan penolong penerbit di Astro Awani. Pengalaman di belakang tabir ini memberikan beliau perspektif yang luas tentang bagaimana sebuah berita dihasilkan. Beliau juga pernah mengasah bakat sebagai host di program Hello on 2, TV2, dan saluran esei inspirasi, Happy TV. Kelebihannya yang paling utama adalah penguasaan bahasa. Beliau mampu mengendalikan program serius seperti Money Matters dan Nightline bahasa Inggris, dengan sama hebatnya seperti beliau mengendalikan buletin utama atau nasi lemak kopi O bahasa Melayu. Satu perkara yang paling dikagumi tentang Azaria adalah prinsip hidupnya yang tidak berpaksikan kebendaan. Pada 15 September 2021, ketika ramai selebriti memilih majlis perkahwinan yang serba mewah, Azaria memilih untuk melangsungkan pernikahan yang cukup ringkas dengan pilihan hatinya, Reza Shafi Zainal Rashid. Suaminya, seorang juru makeup kesan khas, SFX, yang hebat dalam industri filem, berkongsi visi yang sama dengan beliau. Dengan hanya mas kahwin RM300 dan sebentuk cincin, tanpa hantaran yang berbalas-balas, mereka sah menjadi suami istri di Pejabat Agama Islam, daerah Gombak. Tindakan Azaria ini menjadi tular dan mendapat pujian netizen. Beliau menegaskan bahawa simpanan untuk masa depan selepas berkahwin adalah jauh lebih penting berbanding kemegahan satu malam. Walaupun lincah di depan kamera dan petah berbicara di acara-acara besar sebagai pengacara majlis, MC, Azaria sebenarnya seorang yang sangat menghargai privasi.
Beliau tidak mempunyai minat yang tegar terhadap hobi-hobi yang biasa dilakukan orang ramai, seperti berkaraoke atau kerap keluar menonton wayang. Sebaliknya, beliau lebih gemar berehat di rumah dan menikmati ketenangan selepas seharian berdepan dengan hiruk-pikuk dunia penyiaran. Sifatnya yang rendah diri dan tidak mengejar glamour menjadikannya seorang figura yang sangat relatable atau dekat di hati masyarakat. Beliau adalah bukti bahwa Anda boleh menjadi sangat berjaya dalam karier tanpa perlu kehilangan sisi sederhana dalam kehidupan pribadi. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh hibah buat Azaria. Bapaknya telah didiagnosis menghidap kanser paru-paru tahap 4. Dalam fasa mencabar itu, Azaria mempamerkan contoh bakti seorang anak apabila membawa bapaknya tinggal bersama beliau dan suami agar dapat dijaga dengan rapi. Pada 2 Oktober 2024, Muhammad Nur Tagaya menghembuskan nafas terakhir pada usia 84 tahun. Beliau pergi dengan tenang dalam tidur. Azaria berkongsi detik sayu di mana beliau dan suaminya, Reza Syafiq, menemui ayahnya pada pagi hari tersebut sebelum disahkan telah tiada. Pemergian tokoh ini merupakan kehilangan besar, bukan sahaja buat Azaria, malah buat industri kreatif negara yang pernah mendapat khidmat bakti beliau selama berpuluh tahun. Itulah dia serba sedikit perkongsian tentang Azaria Tagaya. Memang betul-betul inspirasi kan? Terutamanya bab majlis perkahwinan dia tu. Satu pengajaran buat kita semua yang baru nak bina hidup. Tak perlu pun nak berhabis berpuluh ribu kalau sebenarnya kita boleh buat secara sederhana janji berkat. Korang suka tak cara penyampaian Azaria dekat TV? Atau ada momen kegemaran korang masa dia tengah baca berita? Cerita sikit dekat ruangan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya korang tak terlepas video menarik daripada kami selepas ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.